Hai, Assalamualaikum kepada semua fans Harimau Malaya. Malam ini eksklusif kita bersama dengan Tuan Saiful Azro Cik La yang juga merupakan Presiden ataupun penyokong hijaukuning.com. Apa khabar Tuan Saiful? Alhamdulillah, baik. Okay. Kita straight to the point je lah dengan ni. Baru-baru ni 2 hari lepas Kedah Darul Aman FC ada buat satu sesi dialog selepas pihak Tuan sendiri ada keluarkan surat untuk adakan satu sesi dialog. So kita ke belakang sikit, kita nak tengok background apa penyebabnya yang HKC keluarkan surat itu. Terima kasih Tuan. Sebenarnya kita keluarkan surat tu disebabkan kita rasa kecewa dengan prestasi pasukan. Jadi kita nak tahu apa yang berlaku dalam pasukan Kedah. Lalu ni peminat-peminat tak dapat info berkenaan dengan pasukan Kedah secara eksklusif. Dan apabila peminat-peminat tak tahu apa yang terjadi dalam pasukan, jadi peminat-peminat akan rasa sah. Jadi kami sebagai salah satu kelab penyokong rasa terpanggil untuk kita buat desakan ni, untuk kita berdialog, kita nak tahu apa masalah dan insya-Allah kalau ada jalan penyelesaian kita boleh cuba bagi jalan penyelesaian, dan kalau ada apa-apa yang kita boleh bantu kita akan bantu. Jadi itu adalah matlamat awal kita lah untuk kita berdialog bersama KDA FC. Okey. Selepas diterima dan dah dipersetujui. So sebelum dialog tu ada tak apa-apa pihak pengurusan Kedah ada mention tak boleh bagi tahu, tak boleh tanya soalan ni siap-siap ataupun dia open untuk apa sahaja fans nak tanya boleh tanya. Okey, sebenarnya kita tak dapat apa-apa kata syarat daripada mereka, tapi kita ada buat permintaan untuk diadakan secara hybrid. Sebab bagi kita, kalau kita berdialog secara tertutup, hanya segelintir peminat. Contoh macam kami yang pergi tu, kami tahulah apa yang terjadi. Betul. Tapi kalau kita buka kepada kesemua peminat Kedah akan tahu apa yang akan terjadi. Lebih telus dan lebih terbuka. Tapi memang kami kecewa lah sebab dialog ni tidak dibenarkan untuk dilakukan secara hybrid. So ada pihak media lain, dari media Kedah sendiri ke yang ada di sana macam media-media mainstream lain yang dapat dipanggil untuk cover sesi dialog tu ataupun tiada hanya dengan peminat saja? Hanya dengan peminat saja. Okey. So secara peribadi bukan secara peribadi, secara keseluruhannya sebagai fan Kedah yang ada mata lah, kita kata mata kan, terutamanya di Lembah Kelang termasuk Kedah sendirilah. Kebanyakannya dia ni hanya fans yang nak tahu, tapi bila semuanya ternanti-nanti lah 2 hari selepas sesi dialog, even saya sendiri kita nak tahu sebenarnya apa intipati yang dah dibincangkan, apa yang ditanya, jawapan apa yang ni. Sebaliknya saya sendiri kena tengok daripada HKC, daripada Tuan sendiri dengan rakan Tuan sekali rasanya kan, yang ada update sikit perbualan apa yang berlaku tadi, dan ada antaranya adalah live apa semua. So secara keseluruhannya apa yang boleh disimpulkan dalam dialog tu, apa yang boleh Tuan kongsikan sikit poin-poin yang penting untuk pasukan tu sendiri yang dalam dialog. Okey. Sebenarnya kalau kita ikutkan dari segi poin-poin yang kita minta, sebenarnya kita nak tahu dari segi urus tadbir, governance of the KDAFC. Sebab kalau kita dah masuk ke zaman penswastaan kelab, bila kita dah masuk zaman penswastaan kelab, urus tadbir ni amat penting. Kita nak tahu apa KPI yang telah diletakkan oleh KDAFC ke atas pengurusan tertinggi KDAFC. Bagaimana dia diurus tadbir. Apa peranan BOD, Board of Director. Tapi kita agak kecewa sebab persoalan tu gagal dijawab oleh pengurusan tertinggi KDAFC. Ini kita harap ada penambahbaikan. Bukan kita nak condemn, tapi kita nak bagi satu peringatan kepada KDAFC agar diurus tadbir secara syarikat. Sebab lah ni bukan zaman persatuan lagi dah. Bila kita dah go for penswastaan,
ia harus ditadbir secara korporat. Dan alhamdulillah kita nampak dari segi Tan Sri Petron banyak membantu. Itu harapan kita yang kita nampak lah. Tapi secara keseluruhannya dari segi pentadbiran di peringkat atasan tu kita nampak masih banyak ruang untuk ditambah baik. Jadi bagi kita, kalau urus tadbir ni tidak berlaku dengan baik, kita tukarlah coach banyak mana coach paling bagus pun ataupun player yang bagus pun susah kita nak maintain. Sebab dia akan daripada top down, daripada atas ke bawah. Kalau atas tu okey, bawah insya-Allah okey. Tapi kalau kita tengok urus tadbir dah cantik, jalan dengan baik, baru kita akan tengok dekat bahagian bawah. Player, coach. Dan kalau kita tengok KPI untuk coach ada. Dan coach telah bentang kan KPI beliau dan kita nampak dia mencapai KPI yang ditetapkan oleh KDFC. Jadi kalau orang nak desak coach out ke, memang kita tak boleh kata apa sebab KPI yang ditetapkan dia meet. So Tuan Cik sendiri tengok KPI yang ditetapkan, saya dah baca juga. KPI tu untuk sebuah kelab Kedah yang besar dalam Liga Malaysia ni, adakah itu KPI yang terlampau kecil, macam tak realistik lah untuk kelab yang sebesar Kedah ni? Okey, kalau bagi kita lah yang tengok bola dah lama dah, KPI macam tu memang sebenarnya mengecewakan kita jugalah. Tapi kalau kita tengok dari segi pelbagai faktor, kita tengok tahun lepas dengan tahun ni, berapa jumlah player yang bertukar. Betul. Daripada berbelas-belas player, import kita salin semua. Betul. Lepas tu key player macam Bat dengan Jai pun keluar. Jadi kita nampak macam kita nak kena restructure balik team. Betul. Bila kita nak restructure balik team ni, dia memang ambil masa yang lama. Kita tak boleh nak letak satu target yang terlalu tinggi. Coach Aidil, kalau kita tengok dari segi performance dia, pencapaian dia patut awal dulu, kita tengok dapat PLFA, layak ke AFC Cup. Dia dah membuktikan kebolehan dia. Dia dah ada satu basic team, dia dah ada satu rangka team yang bagus sebelum ni. Tapi bila kesemua tonggak tu keluar, jadi dia terpaksa bina balik team. Dan untuk bina balik team ni memang kita nampak ambil masa yang lama dan KPI yang ditetapkan tu memang kalau kita tengok dalam keadaan pasukan semasa ni memang realistik lah bagi dia. Tapi sebenarnya kita mengharapkan yang lebih tinggi lah sebenarnya. Tapi kita kena tengok juga dari segi situasi yang berlaku. Okey, kita tahu pihak pengurusan sendiri dah tahu. Ada tak pihak tuan sendiri ada tanya pengurusan? Memandangkan ini, orang apa nak kita bermain di Piala AFC ni. Ini ada peluang kita sebab season lepas dengan qualify ACL dah memang susah. So apabila kita dapat AFC ni, ini satu peluang, orang apa peluang besar untuk kita cerita nama ni, at least kan. Tapi tiba-tiba bila sampai musim ni, orang apa boleh kata 70%, 80% tukar. Lepas tu semua dengan player. Kita tak boleh salahkan player ni sebab kebanyakan player muda dan orang apa tak ada pengalaman. So rasa macam Coach Aidil pun macam orang apa mangsa keadaan lah. Dia macam mana cakap? Dia bekerja dengan apa yang ada. Ada tak tanya pihak pengurusan, ada tak fikir ni sebab benda ni dari awal season kot. Benda ni kita dah tahu kita akan main di AFC. Kenapa buat perubahan yang betul-betul drastik ni? Okey, kita ada tanya dengan pengurusan tapi biasalah pengurusan menjawab berkenaan dengan bajet. Mereka kata tak ada bajet kecil, tapi kita kalau kita tengok betul-betul kita boleh petikaikan juga. Sebab kita tengok pengambilan pemain import, pertukaran pemain import pun memakan kos yang tinggi. Jadi kita tak nampak sangat dari segi bajet tu. Memanglah kita boleh buat penjimatan tapi kita kena buat calculation yang betul. Kalau tidak, memang kita rugi macam ni lah. Dari segi bajet, sepatutnya bila kita dah running as a company, syarikat, kita kena pandai macam mana kita nak generate keuangan. Sebab tu kita tekankan juga waktu urus takbir tu, kita nak satu business model yang sustainable. Sebab bila kita dah tak boleh harap dah kerajaan negeri. Kalau kita harap kerajaan negeri, memang sampai bila pun kita akan ditakut lama. Jadi lah ni kita satu lagi sponsorship. Kita tak boleh harap sangat sponsorship. Memang penting tapi kita perlu ada business model. Di mana kita mungkin sekarang ni term yang
paling elok adalah smart partnership, di mana kita sama-sama generate duit, cari duit, sustainable model untuk kita nak tampung, sebab bukannya kecil belanja yang diperlukan. Jadi orang yang duduk ke atas tu kena fikir as a corporate player in the market. Okay, sepatutnya macam itulah apabila kita bertukar pada FC, sebab kita kena ambil, kita kena faham benda ni. Bola sepak, football is business. So orang yang run Industry. Yes, industri. Orang yang run sebagai pihak pengurusan tertinggi sepatutnya dia business minded untuk cari sponsor. So dengan keadaan, so apa yang solution yang pihak pengurusan ada inform pihak tuan sendiri, apa plan dia orang untuk generate income ni untuk make sure next season tak jadi macam ni lagi? Okay, kita ada bertanyakan berkenaan dengan bab tu dan Tan Sri Petron ada menjawab. Tapi bagi Tan Sri Petron, dia kata dia akan umumkan apabila masa yang sesuai pada penghujung season ni. Sebab dia dah nampak bagaimana nak bentuk satu business model yang sustainable. Tapi kami pun lah ni tertanya-tanya lagi. Kita harap dalam bulan 10, bulan 11, seperti mana yang Tan Sri Petron janjikan tu, kita nampak apa perancangan dia. Sebab Tan Sri pun dia nampak kelemahan-kelemahan yang wujud. Jadi dia janji ada perubahan yang akan dilakukan pada penghujung season ni dari segi business model untuk KDFC. Okay, bagi pihak tuan sendiri, dengan ada yang kumpulan penyokong lain yang hadir di situ, sekarang ni keputusan macam orang kata desakan untuk Aidil tu, adakah sepatutnya ataupun Aidil tidak sepatutnya orang kata dipecat? Sepatutnya tidak, sebab itu yang dia ada, itu je yang dia boleh buat. Atau akan terus sokong untuk next season untuk Aidil, Coach Aidil? Okey. Dari segi kalau kita tengok apabila dah masuk zaman profesional ni, kita berpegang pada kontrak. Dalam kontrak dinyatakan KPI sekian. Dan apabila seseorang staff tu menepati, dia comply dengan KPI yang ditetapkan, dia capai, jadi apa reason kita untuk kita buang dia? Jadi kita kena tengok dekat pengurusan macam mana. So far, kalau diberikan sumber resource yang cukup, saya yakin coach boleh melakukan sesuatu. Sebab kita dah tengok 3 season awal tu macam mana dia bawa. Daripada dengan pelbagai masalah dalaman, tapi dia berjaya membentuk pasukan dengan baik. Tapi apabila nak kena reset semula, saya rasa mana-mana coach pun kalau mula reset balik, memang akan memakan masa yang lama. So, tuan sendiri rasa berapa dengan ataupun reset balik the whole team, agak-agak bila agaknya Kedah akan kembali? Sebab Kedah ni dia selalu macam tu ya. Dah tengah perform, tiba-tiba dia reset balik. Dia tekan reset button, dia start balik dari bawah. So agak-agak ni next season tu ada harapan lagi tak untuk kita? Dia bergantung kepada pengurusan. Kalau pengurusan sanggup berbelanja besar, dia nak bawa lebih ramai player-player yang berkualiti, insya-Allah akan cepat. Tapi kalau pengurusan merasakan bahawa perbelanjaan tu merugikan, dia nak develop player muda, yang tu akan ambil masa yang lama. Jadi kalau apa-apa pun perancangan pihak pengurusan, dia kena share dengan peminat. Buat masa ni dia kurang dari segi sharing tu. Jadi peminat pun tak faham. Peminat memang mengharapkan kemenangan. Tiap-tiap kali kalau boleh nak menang. Betul. Tapi kalau pengurusan tak cerita apa dia punya vision, apa dia punya matlamat jangka pendek, jangka sederhana, jangka panjang, macam mana peminat nak bersabar? Peminat memang tengok tim lain menang, depa buat keluar duit lagi banyak lah ni. Walaupun dalam keadaan orang kata situasi ekonomi yang gawat, peminat sanggup pergi stadium. Kadang-kadang dengan duit gaji harian depa tu habis untuk bola. Jadi persatuan kena faham benda ni. Jadi kalau untuk bangkit semula, nak reset balik, tu kita bergantung pada persatuan. Bagaimana persatuan nak merencanakan season depan. Kalau depa sanggup bawa player yang berkualiti, untuk short term memang kita tak ada jalan lain, bawa pemain yang berkualiti. Sebab development memang makan masa lama. Kita memang antara negeri yang banyak talent, tapi kalau kita tak proses dengan baik, kita dari segi proses transisi daripada player muda ke senior tak berlaku dengan baik,
memang kita akan ada masalah lah. Ramai bakat-bakat yang akan terpinggir. Okay. Selepas sesi dialog ni ada saranan. Selepas ni ada lagi tak? Maksudnya sesi dialog ikan ni mungkin terbuka. Sebab rasanya dengan era bola sepak moden ni, dengan segala bendanya dalam talian, apa-apa event pun sekarang ni, even though ada live, even though secara langsung dekat tempat lain, orang lain still boleh tonton, boleh lihat apa semua. So, ada nampak ke arah itu tak? Maksudnya selepas ni sesi dialog dengan fans secara live, adakah ini salah satu yang dipertimbangkan oleh pengurusan? Okay. Pihak pengurusan ada maklumkan, insyaAllah mereka akan buat live, akan buat perjumpaan dialog mungkin dalam masa selang 3 bulan sekali. Okay. Tapi dari segi live tu memang kita akan sentiasa mendesak. Sebab kita nampak pengurusan lebih cenderung kepada tertutup. Tapi bagi kita sekarang ni zaman dah berubah. Langit dah terbuka. Jadi banyak masalah kecil ke apa-apa isu yang cuba disembunyikan tetap akan orang nampak. Lagi bahaya kalau isu tu disembunyikan, lepas tu orang tahu daripada mulut orang lain. Jadi peminat pun memang rasa tak best lah, kecewa. Sebab tu kita kalau boleh macam kami ni sebagai salah satu suara penyokong, walaupun dari segi dekat luar tu lebih berpuluh-puluh ribu lagi yang ada di belakang yang mungkin tak join kelab. Kami ni sebagai suara kami, kalau boleh kami nak semua tahu. Tapi kalau satuan masih lagi bersikap tertutup macam ni, memang bila berdialog tu dah nampakkan keterbukaan tu, tapi kita nak keterbukaan dalam skop yang lebih luas kepada semua penyokong. Sebab kalau macam dialog macam ni kan, bila kami balik, kami cerita, kami tulis. Tapi setiap kelab penyokong, mereka ada tafsiran yang berbeza. Betul. Jadi lebih baik benda ni secara live terus, kita semua orang akan nampak benda ni. Jadi orang pun boleh faham apa visi satuan. Lebih open. Memang buat masa sekarang ni memang tak nampak lah apa ni pihak pengurusan Kedah akan adakan sesi dialog secara live untuk ditonton oleh semua fans Kedah dari luar. Bukan fans Kedah je, orang lain tu semua rasanya fans lain pun tak tahu juga kan. Memang tak nampak nak ke arah itu lah. So far memang kita nampak lebih cenderung kepada tertutup. Tapi saya harap pandangan saya ni salah lah. Saya harap KDFC lepas ni dia lebih berani, lebih terbuka. Sebab kita sebenarnya bila kita berdialog, kita buat sesi sebegini, bukan kita nak menjatuhkan pasukan. Sebab kita memang kita pergi stadium. Buat apa kalau kita menjatuhkan pasukan, lepas tu kita nak pergi stadium. Jadi kita benda ni kita nak cari mana ruang penambahbaikan. Sebab kalau kita tengok anak-anak Kedah ni, banyak mereka punya kepakaran mereka. Dalam pengurusan ada, dalam psikologi ada, dalam perubatan ada. Mereka boleh bantu kalau diberi peluang. Jadi kita nak satuan kelab ni nampak benda ni dan ambil advantage ni. Sebab ramai yang akan bantu insyaAllah. Okey. Tak apa, secara keseluruhannya dari sesi dialog tu, dari pihak tuan sendiri, adakah pihak rasa sesi dialog kali ni sesuatu yang ada hasil ataupun masih macam sama-sama, macam tuan cakap tadi ada banyak perkara yang masih kecewa dengan ni. So sesi tak apa, senang cerita, sesi dialog kali ni bermanfaat ataupun sia-sia? Okey, bagi kami sebenarnya kalau ikutkan kami tengok kepada Tan Sri Petron lah. Sebab kami nampak dia bersungguh-sungguh. Okay. Dia memang pulut. Jadi kami nampak ada harapan. Cuma Tan Sri Petron dia kena lebih fokus pada KDFC sebab kita tahu dia adalah seorang yang amat sibuk. Kalau dia tak dapat fokus, dia kena meletakkan tanggungjawab untuk menguruskan kelab tu kepada orang yang betul. Kalau dia mengharapkan orang yang salah, memang kita tak akan nampak jalan dia. Tuan cakap macam ni maksudnya apa, ada kena perlu ada pertukaran dari top management ke macam mana tu? Sebab tu kita tekankan bab KPI kepada pengurusan tertinggi. Sebab
apabila ada KPI tu, baru kita boleh ukur sama ada dia layak tak di situ. Sebab tu, tapi soalan tu tak dapat dijawab. Okey. Sebab waktu sebelum ni pun kita ada call dengan interview dengan legenda kita Azrai Kor, Coach Azrai pun cakap benda yang sama, macam sesuatu yang sebenarnya rasanya dia komen dekat page Hijau Kuning. Rasanya lepas tu dia dapat explanation personal, sekarang ada sesi dialog ini. So 3 bulan lagi apa expectation? Rasanya akan ada ataupun akan sama juga ke macam mana? Okey, kalau ikutkan lagi 3 bulan dan tahun depan pensuasaan penuh yang kita betul. dipahamkan, dah tak boleh mengharapkan lagi dana daripada kerajaan negeri walaupun secara tak langsung. Makna dia ada individu-individu yang dari segi syarat pelaksanaan terpaksa berundok. Sebab kalau ada jawatan dalam Persatuan Bola Sepak Negeri, tak boleh dah ada jawatan dalam kelab. Dan ada juga yang dari segi qualification pun kita tengok tak mencapai apa yang digariskan oleh MFL. Jadi kita nampak akan ada perubahan dan saya merasakan kalau Tan Sri Petron ada dia punya plan dia sendiri. Kita harapkan yang lebih baik lah lepas ni. Apa lagi yang harapan atau harapan tuan sendiri lah untuk Kedah untuk season ni, the whole season. So dia orang ada plan untuk season ni, dia orang ada letak KPI untuk Kedah habiskan liga sampai top berapa? Ada. Kalau ikutkan sampai untuk 10 perlawanan awal top 5. Betul. Yang kalau the whole season? The whole season saya tak ingat, tapi asalnya kata salah top 4 ke ataupun top 5. Tapi kita kata salah ada lagi 9 game kot. 6 home, 3 away. Jadi harapan tu masih ada. Cuma kalau kita tengok dari segi apa yang berlaku dari segi penerangan dalam dialog tu, pasukan Kedah ada banyak masalah kesihatan player Kedah. Ya, betul. Apabila ada yang kena COVID, ada yang kena influenza. Bila kena COVID ni kita tahu melibatkan pernafasan. Dan apabila melibatkan pernafasan ni, sesak nafas. Jadi player memang perlukan satu intensiti yang tinggi. Betul. Kalau pernafasan ada masalah, mereka nak catch up balik memang ambil masa yang lama. Influenza pula dengan penyakit sendi badan. Jadi untuk intensiti yang tinggi, mereka pun memang ambil masa yang lama. Dan coach pun dah terangkan player-player sebab terpaksa main, mereka tetap main. Sebab tu nampak dari segi fitness macam ada masalah. Tapi sebenarnya coach kata tengok 4 game awal. Bagaimana performance Kedah 4 game awal. Coach kata waktu tu fitness level okey. Tapi bila dah kena COVID, kadang-kadang sampai 2 kali COVID kena. Lepas tu influenza ni memang maibak satu tim. Waktu tu coach pun dapat MC tapi coach tak bertugas. Saya ada masa tu. Masa lawan dengan KL. Betul. Lepas tu kita harapkan bila situasi lah ni dah makin baik, tapi ada juga injury yang macam kita tengok, kita dimaklumkan oleh coach bahawa macam Ronald tu dia injured, tapi dah kita tak ada pilihan lain, kita paksa dia main. Sebab tu kita pun harapkan tim ada satu department sport science. Sebab benda ni amat penting dalam era bola sepak profesional. Sebab kalau injury yang disebabkan oleh kecederaan-kecederaan macam ni, kita boleh pantaskan recovery dia. Sebab kalau coach pun cerita, dari segi game peringkat awal ni banyak kita main kat away. Bila nak travel tu duduk kat airport berapa jam, player tak dapat nak tunjuk badan, terpaksa duduk atas kursi lama, duduk atas flight pun tak selesa. Jadi recovery tu jadi makin panjang. Jadi 6 game home, kita harap player take advantage lah. Dan kita harap yang terbaik lawan Sabah 12 bulan ni. Betul. Kita harap momentum tu diteruskan lah. Kita bangkit balik untuk kita capai target kita. Dan Piala Malaysia kalau ikutkan dari segi KPI pun kata salah yang kita tengok itu knockout stage. Jadi kita harap kita boleh pergi champion lah. Liga Super ni nampak macam dah tipis. Kalau nak juara memang dah tak boleh. Betul. Tapi kalau Piala Malaysia ni insyaAllah kita agak specialist lah dalam Piala Malaysia ni.
Saya rasa ni soalan kedua last lah. Kedua lah. Saya nak tanya pandangan tuan sendiri dengan kelab penyokong lain dengan kita punya presiden YB Datuk Seri Sanusi. So boleh komen tak dengan tindakan dia ataupun kenyataan-kenyataan yang selalu ataupun kontroversi lah. Okey. Hari itu dibangkitkan jugalah oleh ada kelab-kelab penyokong yang lain. Cuma kita nampak kita kena tengok lawan kita. Dengan siapa kita berlawan. Ada kala kita perlu berdiam diri walaupun kita betul. Sebab kalau kita salah pilih lawan, kita yang akan rugi. Itu je yang saya boleh komen. So, okay. Harapan tuan sendiri ataupun at least boleh untuk fans Kedah sendiri yang yang terluka dah lama juga, actually yang terluka ni kan. So apa kata-kata semangat daripada tuan, daripada fan Kedah di seluruh Malaysia ni, dan harapan personal tuan sendiri lah untuk pasukan kita. Okay. Untuk fan-fan Kedah, kita harap terus sokong pasukan, beri sokongan yang sepadu mungkin. Kita tahu memang kita dah banyak berkorban, tapi kadang-kadang bila kita akan ada saat jatuh bangun dan kita tetap setia sama pasukan, sokongan kita. Jangan waktu kita menang je kita sokong, waktu kalah kita maki hamun. Kita boleh kritik, tapi bukan kritikan yang membunuh, kritikan yang membina. Jadi teruskanlah kita menyokong pasukan kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Okay. Alright, baik. Terima kasih tuan kerana sudi luang masa dengan Harimau Melaya. So insyaAllah ada masa kita akan berjumpa lagi. So okay, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak-banyak tuan.